Gerak ke kanan, gerak ke kiri, lompat tinggi-tinggi, maju ke depan, untuk ke belakang, lompat lagi sekali. Sekarang anda semua tertanya-tanyakan, kenapa saya nyanyi lagu ini? Apakah kaitan lagu ini dengan tajuk pembentangan saya? Sebelum itu, selamat sejahtera saya ucapkan kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Saya Munisha Ana Perumpaving dan salam dari option 8P ISMP Bahasa Melayu 4. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang topik penyakit hipokinetik. Selepas pembentangan ini, anda semua akan faham bahawa kenapa saya menyanyi lagu yang gerak-gerak ini dan apakah kaitan lagu ini dengan topik pembentangan saya. Dalam pembentangan ini juga saya akan menerangkan tentang maksud gaya hidup sihat, isu yang berkaitan dengan penyakit hipokinetik, apa itu hipokinetik, punca penyakit hipokinetik, kesan dan cara mengatasi penyakit hipokinetik dan juga kesimpulan. Pertama sekali, definisi gaya hidup sihat. Menurut Nurisha Ada Bacot 2016, gaya hidup sihat merupakan satu proses atau amalan kesihatan ke arah perubahan hidup yang memuaskan dan merangkumi pelbagai aspek, termasuklah penjagaan pemakanan yang seimbang, bersenam, mengawal tekanan atau stres, dan yang paling penting adalah menghindar diri daripada aktiviti-aktiviti negatif dan berisiko. Seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat akan sentiasa cergas, sihat dan juga bertenaga. Berdasarkan pandangan Cik Wan Aminuddin Hasim pula pada tahun 2015, beliau menyatakan bahawa gaya hidup sihat bermaksud suatu amalan kehidupan yang berupaya memberikan impak positif kepada pembangunan lestari seseorang individu, institusi keluarga dan juga masyarakat. Gaya hidup sihat juga merupakan aktiviti yang dilakukan bertujuan untuk mengekalkan dan merawat ataupun memastikan badan sentiasa dalam keadaan sihat. Dengan mengamalkan gaya hidup sihat, seseorang dapat mencapai keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuklah pemakanan, aktiviti fizikal, tidur, pengelolaan stres, hubungan sosial dan juga emosi. Tegasnya, kesemua amalan gaya hidup sihat ini dapat membawa kebahagiaan dan manfaat kepada kehidupan. Sekarang, mari saya jelaskan tentang isu yang berkaitan dengan penyakit hipokinetik. Mengikut Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2015 yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, menyatakan bahawa sebanyak 33.5% rakyat Malaysia tidak aktif secara fizikal. Hal ini bermakna hanya 14 juta rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas yang sahaja yang aktif secara fizikal. Peningkatan teknologi pada zaman sekarang telah mempengaruhi aktiviti fizikal dalam kehidupan seseorang. Kehadiran teknologi membuatkan manusia tidak perlu bergerak 100% untuk menyelesaikan sesuatu kerja. Sebagai contoh, seorang pelajar di peringkat universiti pada masa kini banyak bergantung kepada teknologi maklumat iaitu internet untuk mencari maklumat tugasan. Berbeza pula dengan pelajar era 90-an iaitu mereka akan sentiasa bergerak ke perpustakaan untuk mendapatkan buku dan bahan bacaan yang menjadi aset penting untuk mencari maklumat. Apa itu penyakit hipokinetik? Penyakit yang amat berkait rapat dengan isu yang telah dinyatakan tadi ialah penyakit hipokinetik. Menurut pandangan Salma Jabbar et al. 2020, hipo bermaksud rendah atau kurang dari tahap normal dan kinetik pula bererti pergerakan. Maka, hipokinetik merupakan penyakit yang berhubungan dengan kurangnya seseorang itu bergerak. Penyakit hipokinetik juga merupakan penyakit atau keadaan yang dikaitkan dengan kehidupan yang tidak aktif. Seseorang individu haruslah melibatkan diri dalam aktiviti fizikal supaya dapat mengelakkan diri daripada penyakit hipokinetik. Aktiviti fizikal pula merangkumi semua pergerakan badan yang menggunakan tenaga dalam kehidupan seharian seperti bekerja, beriadah, bersenam dan juga bersukan. Terdapat juga beberapa punca bagi berlakunya penyakit hipokinetik. Yang pertama ialah gaya hidup yang tidak aktif. Pada zaman moden ini, ramai orang cenderung untuk duduk atau berbaring dalam keadaan yang tidak melibatkan aktiviti fizikal. Contohnya, kebanyakan masyarakat Malaysia lebih cenderung menghabiskan masa di hadapan komputer, menonton televisyen atau bermain permainan video. Hal ini menyebabkan masyarakat Malaysia tidak mempunyai masa untuk melakukan aktiviti fizikal. Laporan baharu Pertubuhan Kesihatan Sedunia memberi amaran bahawa antara 2020 dan 2030, hampir setengah bilion orang dikuatiri akan menghadapi penyakit jantung, obesiti, diabetes atau penyakit tidak berjangkit disebabkan oleh ketidakaktifan fizikal. Perkara ini juga telah dinyatakan dalam berita harian pada tahun 2022.
Ketiadaan aktiviti fizikal yang mencukupi boleh menyebabkan penurunan keupayaan fizikal, kelemahan otot dan juga kehilangan fleksibiliti badan. Pelbagai kajian juga menyatakan bahawa rakyat Malaysia kurang melibatkan diri dalam aktiviti fizikal seperti bersenam, berbasikal, mendaki dan juga sebagainya. Punca yang kedua ialah persekitaran yang kurang menyokong aktiviti fizikal. Beberapa faktor persekitaran seperti kekurangan ruang terbuka hijau, kurangnya kemudahan sukan dan rekreasi dan kehadiran perumah yang padat dapat menghalang seseorang daripada melakukan aktiviti fizikal. Keadaan ini dapat mengalahkan gaya hidup yang kurang aktif dan mengurangkan peluang untuk bersenam dan juga melakukan aktiviti luaran. Punca seterusnya ialah teknologi dan juga peralatan moden. Walaupun teknologi dan peralatan moden memberikan kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan seharian, tetapi hal ini juga boleh menyebabkan masyarakat kurang melakukan aktiviti fizikal. Contohnya, penggunaan lift dan eskalator menggantikan tangga, penggunaan mesin cuci dan pengering menggantikan aktiviti mencuci baju atau permainan video dan komputer yang menggantikan aktiviti luaran. Jelaslah bahawa kebergantungan teknologi terhadap teknologi dan juga peralatan ini boleh mengurangkan keperluan untuk bergerak dan juga bersenam. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang kesan penyakit hipokinetik. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penyakit hipokinetik memberi banyak kesan kepada masyarakat. Kesan penyakit hipokinetik pula boleh dilihat dalam dua aspek, iaitu kesan jangka masa pendek dan juga kesan jangka masa panjang. Antara kesan jangka masa pendek penyakit hipokinetik ialah keletihan. Individu yang mempunyai penyakit hipokinetik akan sentiasa mengalami keletihan atau kekurangan tenaga. Dalam hal ini, aktiviti fizikal yang tidak mencukupi mengakibatkan gangguan sistem kardiovaskular, otot dan juga metabolisme badan yang boleh menyebabkan keletihan. Tidak aktif dalam aktiviti fizikal juga akan mengurangkan penghasilan hormon endorfin yang membantu meningkatkan kepercayaan diri dan juga memberikan kecergasan kepada badan. Umum mengetahui bahawa penyakit hipokinetik juga memberi kesan kepada kesihatan mental dan juga emosi. Kesihatan mental tidak boleh dipisahkan daripada kesejahteraan fizikal. Laporan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi pada tahun 2020 mendapati 3 daripada setiap 10 orang dewasa yang berusia 19 tahun ke atas di Malaysia akan menderita masalah kesihatan mental. Kesihatan mental melibatkan 3 komponen, iaitu tekanan, kebimbangan atau kemurungan. Seseorang yang menghadapi penyakit hipokinetik akan berasa takut, cemas, bimbang dan juga tertekan. Hal ini berlaku kerana tidak aktif dalam aktiviti fizikal akan menghalang seseorang individu daripada terlibat dalam aktiviti sosial seperti gotong royong. Dengan ini, individu tersebut akan berasa kesepian yang boleh memberi kesan negatif kepada kesejahteraan mental dan juga emosi. Beralih pula pada perspektif yang lain, iaitu kesan jangka masa panjang penyakit hipokinetik. Melalui penyakit hipokinetik, masyarakat berkemungkinan besar menghadapi penyakit 3 serangkai, iaitu sakit jantung, darah tinggi dan juga kencing manis. Berdasarkan kenyataan utusan Malaysia pada tahun 2023, kira-kira 1.7 juta penduduk di negara ini mempunyai 3 penyakit utama, iaitu sakit jantung, darah tinggi dan juga kencing manis. Kekurangan aktiviti fizikal menyebabkan kelemahan dalam sistem kardiovaskular. Dalam konteks ini, penurunan kekuatan jantung dan kapasiti peredaran darah akan berlaku kepada seseorang yang tidak aktif dalam aktiviti fizikal. Akibatnya, individu yang mengalami hipokinetik berisiko lebih tinggi untuk menghadapi penyakit jantung seperti penyakit arteri koronari dan juga tekanan darah tinggi. Buktinya, pada tahun 2020 sahaja, 18,515 kematian atau 17% daripada jumlah kematian di Malaysia adalah akibat penyakit jantung. Seorang penyakit hipokinetik juga berisiko tinggi untuk menghidap kencing manis ataupun lebih dikenali sebagai diabetes. Hal ini berlaku demikian kerana kekurangan aktiviti fizikal menyebabkan kurangnya penggunaan glukosa dalam badan yang boleh mengakibatkan peningkatan gula darah dan keadaan pradiabetes yang akhirnya berkembang menjadi kencing manis. Selain itu, penyakit hipokinetik juga boleh mengakibatkan masalah obesiti. Obesiti merupakan satu keadaan yang kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak yang berlebihan. Secara amnya, Malaysia adalah antara negara dengan kadar tertinggi dari segi obesiti dan juga sakit jantung. Jika dirujuk laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 2020 menyatakan bahawa obesiti telah mencapai peringkat epidemik secara global dengan sekurang-kurangnya 2.8 juta orang meninggal dunia setiap tahun kerana lebihan berat badan.
Mengikut tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan yang dijalankan pada tahun 2019, kira-kira 50.1% rakyat negara ini mempunyai masalah berat badan berlebihan. Faktor utama bagi masalah obesiti ialah pengambilan makanan secara berlebihan dan kekurangan aktiviti fizikal dalam kalangan masyarakat. Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas, kekurangan aktiviti fizikal juga berkait rapat dengan peningkatan pengambilan makanan yang tidak sihat. Hal ini dikatakan demikian kerana ketika seseorang tidak terlibat dalam aktiviti fizikal yang mencabar, maka mereka tidak merasakan begitu lapar. Dengan ini, mereka mungkin terdedah kepada makanan yang tidak sihat seperti makanan ringan yang kaya dengan gula dan juga lemak ataupun tepung. Lemak tepung. Perkara ini juga menyebabkan peningkatan pengambilan kalori yang tidak perlu dan juga menyumbang kepada masalah obesiti. Jika ada sesuatu isu ataupun masalah, mesti ada cara penyelesaiannya. Sekarang, mari saya nyatakan beberapa cara untuk mengatasi penyakit hipokinetik. Terdapat juga beberapa cara untuk mengatasi penyakit hipokinetik. Pertama sekali, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menganjurkan satu kempen iaitu kempen berjalan 10,000 langkah. Kempen ini menggalakkan masyarakat Malaysia, khususnya golongan yang kurang aktif dalam melakukan aktiviti fizikal untuk menjadi lebih cergas. Melalui kempen ini, masyarakat Malaysia mendapat peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti fizikal. Dalam kempen berjalan 10,000 langkah juga, terdapat program-program yang lain seperti Gegar 10,000 langkah iaitu kayuhan santai, membina trek 10,000 langkah dan juga sebagainya. Pihak pengajuk kempen ini juga menyediakan maklumat tentang manfaat aktiviti fizikal, risiko penyakit hipokinetik dan cara-cara untuk mencegah penyakit ini. Kini, kempen berjalan 10,000 langkah turut diperluaskan kepada semua golongan bagi menjadikan budaya aktif dalam kehidupan sebagai rutin harian. Kempen ini juga memberi manfaat kepada kesihatan masyarakat Malaysia seperti mengurangkan risiko penyakit hipokinetik dan tiga serangkai dan juga mengekalkan kekuatan otot serta mengawal berat badan. Tambahan pula, pembangunan infrastruktur sukan dan rekreasi juga dapat membantu mengawal penyakit hipokinetik. Agensi yang terlibat dengan infrastruktur sukan dan rekreasi hendaklah menyediakan kemudahan untuk menjalankan pelbagai aktiviti fizikal yang menyeronokkan dan menyihatkan. Misalnya, membina lapangan sukan seperti padang bola sepak, padang hoki, padang tenis dan gelanggang bola renjang. Hal ini memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktiviti fizikal. Aktiviti-aktiviti seperti ini juga akan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan membantu mengurangkan risiko penyakit berkaitan dengan hipokinetik. Pembinaan taman permainan, taman air dan juga taman hiburan bagi kanak-kanak untuk bermain juga akan membantu membentuk gaya hidup aktif pada peringkat awal dan juga mencegah penyakit hipokinetik dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, pihak infrastruktur dan kemudahan awam perlu memainkan peranan supaya dapat mendorong masyarakat untuk mengurangkan gaya hidup yang kurang aktif dan meningkatkan kesihatan fizikal serta mental secara keseluruhan. Selepas itu, peranan guru juga amat penting dalam mengatasi penyakit hipokinetik kerana guru merupakan ejen pengubah masyarakat. Dalam konteks ini, guru berperanan sebagai pendidik yang bertanggungjawab dalam memastikan murid mempunyai gaya hidup yang aktif dan juga sihat. Antara peranan guru dalam mengatasi penyakit hipokinetik adalah dengan menyediakan program pendidikan yang menggalakkan gaya hidup yang aktif. Guru perlu memasukkan aktiviti fizikal sebagai sebahagian daripada kurikulum harian. Sebagai contoh, guru mengadakan sesi pembelajaran dan juga pengajaran dengan menerapkan unsur permainan. Guru juga menunjukkan komitmen dan minat dalam aktiviti fizikal dengan menyertai kelab sukan, mengambil bahagian dalam acara sukan dan sebagainya. Dengan ini, murid-murid juga akan mengikuti tingkah laku guru dan mengamalkan gaya hidup yang aktif. Seterusnya, guru juga boleh mengadakan sesi perbincangan di dalam kelas tentang kepentingan aktiviti fizikal dan kesan penyakit hipokinetik. Guru juga boleh menyediakan bahan bacaan, video atau sumber pendidikan lain yang berkaitan dengan kesan hipokinetik dan cara-cara mengatasinya. Akhir sekali, guru juga boleh melibatkan ibu bapa dalam usaha mengatasi penyakit hipokinetik. Guru mengadakan sesi maklumat untuk ibu bapa mengenai kepentingan aktiviti fizikal dan kesan negatif hipokinetik. Guru juga boleh memberikan panduan dan cadangan kepada ibu bapa tentang cara-cara untuk mengalahkan anak-anak mereka untuk menjalani gaya hidup aktif di luar waktu sekolah. Dengan melibatkan ibu bapa, guru dapat membentuk persekitaran yang menyokong gaya hidup aktif dan membantu mengatasi hipokinetik dalam kalangan murid-murid.
Kesimpulannya, setiap orang yang hidup dalam dunia ini mempunyai amalan gaya hidup yang tersendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap manusia dibesarkan dan dididik dalam keadaan berlainan oleh orang yang berbeza. Gaya hidup sihat tidak semestinya melibatkan pemakanan dan senaman yang sempurna setiap hari, tetapi menunjukkan kehidupan yang seimbang dari segi fizikal, rohani, sosial dan juga mental. Sikap manusia yang masih memandang rendah terhadap kepentingan gaya hidup, sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti penyakit hipogenetik. Setiap individu haruslah memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya. Akhir kata, semua pihak yang terlibat perlu berganding bahu untuk melahirkan insan yang sihat yang dapat mengelakkan dari penyakit hipogenetik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.